kamera Xperia 1 Mark II. Kamera Xperia 1 Mark II. So, kamera dia sekarang ni 3 apps. Spesifik untuk kamera saja. Yang pertama ni normal apps. Yang kedua Photo Pro. Yang ketiga Cinema Pro. Alright, so kita terus pergi kepada normal camera apps ni. So normal camera apps ni dia ada 3 benda, 3 butang kat sini. Okey. Ni untuk ultra wide. Ini wide biasa. Ini untuk telefoto. Okey. Okey, so sekarang kita cuba pakai dia punya kamera depan. Okey guys, so sekarang kita akan pergi ke Photo Pro mode. Photo Pro apps. Alright, so dekat sini kita boleh tengok ada P ni. Di sini kita boleh adjust sama ada kita nak pakai macam mana, mode macam mana. Ni program, ni shutter priority. Shutter priority, ini manual mode. So kita pergi sini. Alright, so dekat menu ni pula, dekat sini ada boleh adjust dia punya aspect ratio, exposure, focus, setup. Okay. Kemudian dekat sini display, nak tengok sama ada kita tengok kita punya level atau tidak. Kemudian histogram pun ada. Alright, sini kita boleh tukar kita punya lens. Okay, ini ultra wide. Ini macam biasa 24mm punya. Dan kita pergi ke kita punya telephoto lens. Telephoto lens ni boleh adjust dia punya zoom. Ini dia punya ini hanya digital zoom lah, bukan optical zoom. Okey. Pergi kembali sini 24. Okey, dekat atas ni pula ada exposure value. So kalau nak terang, cerah, sini AF on, AEL. Okey, kemudian di sini single shooting, continuous shooting. Okey, kemudian dekat sini ada autofocus, focus mode macam mana. Kemudian sini focus area, wide ataupun center. Okey, kemudian kita pergi metering mode, center, spot. Okey. Kemudian sini boleh buka sama ada nak pakai buka flash ke. Kali ni kita tak payah buka flash lah. Okey, sini yang best dia, kita boleh adjust dia punya auto white balance lah, nak pakai cloudy ke. Tengok dia punya tu berubah. Cloudy, daylight, fluorescent. Kemudian kalau tengok kat sini tak ada tempat untuk tekan shutter button. Kita hanya menggunakan shutter button di atas ni. Kemudian boleh juga zoom in dan zoom up menggunakan volume button ni. Okey, clear. So kalau kita main dekat sini, dia punya mode tangkap ni, kita pakai contohnya shutter button. So sini dia akan berubah, dia jadi shutter priority. Okey. M ni juga dia akan jadi sini, tapi M dia juga kalau kita pakai M dia akan masih shutter priority, tapi di sini semua sudah boleh pakai, boleh adjust lah. Alright. Okay, clear. Ni juga ada face detection atau eye autofocus. Kat sini dia boleh detect kita punya mata dan face sekali, manusia dan haiwan. Okay, selain daripada apps untuk menangkap gambar, Sony ni juga boleh merakam video. So dekat sini ada normal apps yang mana kita boleh gunalah untuk merakam video seperti mana apps di telefon yang lain. So ini adalah typical apps yang senang kata biasa, app biasa. So saya recommend untuk orang-orang yang mungkin tidak fasih dengan bahasa kamera. Ini adalah apps yang senang nak guna dan on the go saja. Okey, kalau korang tengok ni, sini ada Cinema Pro apps. So tengok ni, kalau korang tengok ni sekarang ni dalam keadaan gelap, mungkin korang tak nampak kan. Jadi kat sini lah aku kena adjust dia punya shutter. Okay. Kemudian dekat sini dia punya frame per second 120 ni adalah untuk slow motion. Okey. Sini kalau kita nak adjust dekat sini resolution dan project frame per second, kita kena buka project baru. New project. Let's say test. Okay. So phone ini
kita boleh guna 4K dan boleh pakai untuk 60 frame per second. Okay, maksudnya kita stick pada 30 frame per second. So sini kita boleh main sama ada nak pakai autofocus ataupun nak pakai manual focus. Okay, aku buat auto je. Sini juga kita boleh adjust dia punya ISO. Okay, buat ISO je. Okay, kita juga boleh gunakan function grab ni untuk tangkap apa saja image yang ada pada skrin ni sekarang. Okey, selain daripada tu, kalau tengok kat sini dia ada HDR, codec kita nak gambar pakai H265 punya format. Yang ni dia tunjuk kita punya sekarang memory ada tinggal berapa lagi. So actually ini adalah ikut kepada aku lah, bukan satu apps yang senang untuk siapa-siapa orang yang mungkin bukan kaki kamera. Mungkin satu apps yang perlukan sedikit pembelajaran lah. Tapi bila dah sekali kita dah dapat menguasai bahasa-bahasa ini, bendanya sangat simple sebenarnya. Okay, so itu saja mengenai camera apps yang ada dekat phone Sony Xperia 1 Mark II ni. So dalam video yang selepas ni, aku akan tunjukkan korang apakah hasil image dan video yang aku boleh dapat menggunakan phone ini. Dan juga di hujung-hujung sedikit video nanti aku ada buat sedikit perbandingan phone ini dengan Samsung S20 Ultra dan iPhone 11 Pro.
Sony adalah lebih menggunakan jalan yang konservatif. Jalan yang bagi aku adalah jalan yang lain berbanding jalan yang digunakan oleh smartphone seperti 11 Pro, smartphone yang lain lah. Kerana Sony lebih natural dan aku rasa ianya ingin memberikan kepada pengguna kebebasan sendiri untuk menentukan end product gambar mereka dengan melakukan sendiri post processing mengikut cita rasa sendiri. Jadi itulah bagi tanggapan aku. Itulah sebabnya kerana kalau tengok di laman web mereka pun orang tulis professional camera apa semua tu. Jadi itulah yang aku rasa apa yang Sony cuba lakukan pada kamera Xperia 1 Mark II ni. Dan yang kedua, feature yang aku rasa tak ada lagi dekat smartphone lain adalah shutter button. Shutter button ni shutter button yang unik dekat Xperia 1, dekat model Xperia. Apa yang bestnya lagi ialah shutter button ni kita nak tangkap gambar, kalau kita tekan half press dia untuk fokus dan full press baru dia tangkap. So tak ada lagi feature ni dekat mana-mana phone. Okey, yang kemudian Cinema Pro dan Photo Pro app ni adalah satu app adalah agak technical dan bukan untuk average user. Tetapi sekiranya mana-mana average user yang nak pakai perlu melalui sedikit learning curve, dan aku rasa sekiranya betul belajar dan dapat fahami terms-terms dalam apps itu, aku rasa ianya akan memberi satu kepuasan yang lebih lagi, kerana ianya kita ada full control bagaimana image atau video yang kita nak tangkap tu, bagaimana end product mereka. So dekat Photo Pro boleh tukar white balance, boleh tukar shutter button, boleh tukar ISO. So dekat situ keseronokan dan kepuasan pengguna untuk dapatkan end product tu adalah berbeza, dan mungkin tiada smartphone yang lain. So kesimpulannya, Xperia 1 Mark II ni adalah bagi aku pada peringkat sekarang ini masih adalah bukan phone not for everybody, especially bab kamera lah. Disebabkan video ni aku khusus pada kamera saja. So kalau dilihat dengan kamera ni, macam aku cakap, ianya mengambil jalan yang lain berbanding smartphone yang lain. Tetapi kemungkinan besar ada juga peminat-peminat smartphone kamera yang suka kepada natural color dan suka kepada post processing, gunakan Adobe Lightroom ke, Photoshop ke, Snapseed ke, apa-apa sajalah. Dan sekiranya smartphone itu mampu menangkap gambar dengan natural color, di situlah keseronokan pengguna itu dia akan dapat bila melakukan post processing. Jadi untuk siapa-siapa yang nak beli Xperia 1 Mark II ni, aku sarankan kena betul-betul kaji dia punya kemampuan kamera dia, apa end product dia. Korang dah expect kemampuan dia macam tu, percaya korang tidak akan kecewa dengan kemampuan Sony Xperia 1 Mark II ni. Bagi aku memang puas hati dengan kemampuan kamera ni. Boleh dikatakan top 5 atau top 4 untuk tahun 2020. Sekian, terima kasih. So macam mana korang punya pendapat tentang video tadi, comparison tadi, ya boleh korang letakkan korang punya komen dekat aku punya video ni. Jangan lupa like, kalau boleh share, subscribe. Terima kasih.